Okey, so kita sambung kepada daya paduan yang bahagian terakhir, iaitu kita cuba tengok situasi yang terakhir lah, iaitu sistem takar ya. Sebelum ni kita dah belajar tentang daya paduan. Okey, kita boleh tambah tolak daya sebab daya dia ada arah yang berbeza. Jadi kita boleh gunakan cara kaedah segitiga ataupun kaedah segi empat selarikan. Okey. Lepas tu saya pun dah ajar formula untuk kira nilai. Okey, iaitu guna cosine lah. Okey. Hukum cosine untuk carikan nilai. Okey, untuk aktiviti 1.3 ini kita tak akan tengok lah sebab dalam sekolah memang kita tak ada alat ini. Okey. We don't have this one. Tapi ia cuma nak tunjukkan bahawa kalau kita ada dua daya yang bertindak, maka dia akan menghasilkan satu daya paduan yang antara dua sudut ini. Okay, that means contohnya kalau kita ada dua daya, okay, satu adalah ke kiri, satu adalah ke kanan. Okay, that means at the end kita ada satu daya akan bertindak ke tengah-tengah. Okay. Okay, lepas tu kita juga tengok situasi-situasi. Okay, contoh satu kita dah tengok. Kita boleh tengok contoh dua. Minggu lepas saya dah terangkan, tapi kita boleh cuba tengokkan sekali lagi. Okay, so untuk contoh dua, seorang penumpang bersisi 60 kg berada di dalam sebuah lift. Okay, so lakarkan gambar raja jasad bebas. We call this free body diagram lah. Maksudnya kita perlu labelkan daya. Okay, labelkan daya berat dan juga daya tindak balas. So berat dia adalah bertindak ke bawah. Okay, W. Kita label kat orang ini. Okay, label kat orang ini. Lepas tu untuk daya tindak balas dia adalah daripada lantai. Okay, sebab bila kita berdiri, lepas tu lantai akan memberikan satu daya tindak balas sebab kita sentuh kan. Jadi lantai yang akan menyokong berat kita. Okay, so dia adalah daya tindak balas. Okay, hitungkan magnitude tindak balas normal apabila lift dalam keadaan pegun. So untuk yang situasi pertama, kalau pegun maksudnya A sama dengan kosong. Okay, A sama kosong. Tak kisahlah kalau nanti kita tengok 1 dengan 3 lah. Kalau dia keadaan pegun ataupun hal laju seragam, pecutan adalah kosong. Bila pecutan kosong, maka daya paduan pun adalah 0 Newton. Okay, 0 Newton. That means kita cuba tambah tolak daya-daya yang ada. Okay, contohnya kita tengok AU adalah pergi ke atas, W adalah pergi ke bawah, sama dengan daya paduan. Dan sedangkan daya paduan adalah kosong, so AU tolak W adalah kosong. Okey. Jadi ini bermaksud AU sama dengan W. Di mana berat sama dengan mg. Okey. Jisim 60 darab 9.81. Kita akan dapat 588.6 Newton. Okey, seperti sinilah. Untuk kes yang ketiga pun sama juga. Walaupun dia bergerak dengan hal laju seragam, tetapi pecutan pun masih kosong. That's why daya paduan pun kosong juga. Jadi AU sama dengan W. Okey. So bila kita letak alat timbang dalam lift, semasa lift bergerak, dia akan menunjukkan bacaan yang sama seperti berat kita. Okay, tetapi kalau untuk yang case yang kedua ini, bila dia bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 meter per saat kuasa 2, sekarang dia ada pecutan. Okay, pecutan ke atas. That means daya paduan akan pergi ke atas ke bawah. Okay, yang lebih akan pergi ke atas because the lift is moving to the lift is accelerating to upward, right? Okay, dia akan pecut ke atas. Jadi kita akan nampak AU ini mesti lebih besar daripada W. Okay, AU mesti lebih besar daripada W. So AU
tolak W, dia sama dengan Fnet. Okay, R tolak W sama dengan Fnet. Di mana kita tahu R tindak balas lebih besar daripada berat. Tadi kita dah kira berat adalah 588.6 sama dengan, dan Fnet ini adalah daya paduan. So kita ambil jisim untuk manusia ini 60 darab A pecutan adalah 1.2. Okay, kemudian kita follow saja, selesaikan. Kita akan dapat 660.6 Newton. Okay, 660.6 Newton. Ini adalah menerangkan kenapa bila lift tiba-tiba dia percu ke atas, kita akan rasa kaki berat sikit. Okay, ada daya yang cuba tolak berat kaki kita. Okay, that's why itu adalah daya tindak balas yang diberikan oleh lift. Okay. Kalau dia percu ke bawah, so sekarang daya paduan adalah pergi ke bawah. Okay, so pecutan ke bawah juga. Oleh itu W berat lebih daripada R. So W tolak R sama dengan Fnet. Kita balikkan. So 588.6 tolak R sama dengan 60 darab 1.2. Lepas tu kita kira lah R sama dengan berapa. Okay. Boleh kan? Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada, kita cuba tengok contoh yang ketiga. Okay, contoh yang terakhir atau situasi terakhir iaitu sistem takar. Okay, sistem takar ini biasanya kita akan menggunakan tali atau benang lah. Okay. Dan anda perlu tahu bahawa troli dengan pemberat ini mereka terikat pada satu tali yang sama. Okay, satu tali yang sama. Jadi daya yang dikenakan oleh troli, okay, adalah daripada siapa? Daripada pemberat. Troli ditarik oleh pemberat kan? Okay, ditarik oleh pemberat. So dia punya daya tegang adalah T kat sini. Okay, dia ada satu tension force yang tarik troli ke arah kanan. Okay. Lepas tu pemberat dia ditarik oleh siapa? Ditarik oleh troli. So dia pun ada satu daya tegang yang ditarik ke atas. Okay. Dan kedua-dua daya tegang mesti sama. Okay, mesti sama. Kalau dia tak sama, maka kita akan nampak dia punya tali atau benang tak akan menjadi straight. Okay, dia akan menjadi bengkok atau tak serata. Okay, so that's why biasanya dia punya tension, daya tegang adalah sama nilai. Berapa troli tarik pemberat sama dengan berapa pemberat tarik troli. Okay, so 2T ini adalah sama. Okay, so Raja 1.1 menunjukkan sebuah troli berjisim 1.2 kg. Okay, so M ini 1.2 kg. Di atas meja ditarik oleh sebuah pemberat. Troli itu bergerak dengan pecutan 4 meter per saat kuasa 2. Okay, so A adalah 4. Lepas tu daya geseran adalah 6 Newton. Okay, daya geseran 6 Newton. So dia minta kita untuk lakar gambar raja bebas. Bila dia sebut gambar raja jasad bebas, that means kita nak labelkan daya. Apakah daya yang bertindak? Okay. So kalau tengok troli dia ada berat. Okay, dia ada berat. Dan bila dia ada berat, dia sentuh pada permukaan meja. Dan dia akan ditindak oleh daya tindak balas iaitu R. So R dengan W adalah sama. Kalau R dengan W tak sama, kita akan nampak kalau R lebih daripada W, troli akan terapung. Okey, kalau R lebih daripada W, troli akan terapung. Kalau W lebih daripada R, troli akan
terjunam ke bawah. Okey, dia akan terjunam ke bawah. Okey, selepas itu dia ada sebut daya geseran. Daya geseran bertindak ke arah berlawanan. Okey, iaitu kita biasa tulis F kecil lah ataupun nak tulis F besar A pun boleh. Okey, F besar A pun boleh. That means resistance force lah. Okey, so yang ini 6 Newton. Kemudian bila dia ditarik itu, dia ditarik oleh daya tegang. Okey, iaitu tension T. Okey. Lepas tu dah habis untuk troli. Untuk pemberat kita ada daya tegang yang ditarik oleh troli. Dan jangan lupa pemberat dia ada berat juga. Okey, dia ada berat juga. Okey, so dia sini dia dah cakap lah. Okey, gunakan label FR lah. So kita guna FR sajalah. Okey, di sini guna FR. Okey, lepas tu dia kata B bagi berat pemberat. Okey, so yang ni kita tukar kepada P ya. Tukar kepada P. Okey, next. Okey, next anda jangan lupa T ini adalah sama. Okey. Nilai T adalah sama. Okey, nilai T adalah sama. Okey. B bandingkan berat troli W dengan tindak balas R. So, berat troli yang ini W dengan R. Okey, dia macam mana? Dia sepatutnya adalah sama. Okey, sebab dia berada di atas permukaan meja. So W sama dengan R. Okey, W sama dengan R. Okey, lepas tu hitung daya paduan yang bertindak ke atas troli. Okey. So, daya paduan yang bertindak pada atas troli. Kalau kita tengok tegak yang atas bawah, R dengan W adalah sama kan? Okey. So, untuk dimensi menenggak dia adalah kosong. Tapi untuk dimensi dimensi mengufuk X untuk horizontal T dengan FR kita nak tengok sama ada berapakah daya paduan. Okey. So T macam mana nak dapat T ni? Okey, macam dapat T ni? So, in fact actually dia adalah T tolak FR sama dengan Fnet. Betul tak? Tapi kita tak tahu lagi T berapa kan? Kita tak tahu T berapa. So, FR adalah tadi sebut 6 Newton kan? Okey, dia adalah 6 Newton. So, T tolak 6 sama dengan Fnet. Dan Fnet sebenarnya dia adalah MA. Di mana M ini rujuk kepada jisim untuk troli kan. Berapa jisim troli? 1.2 kan. 1.2. Lepas tu pecutan adalah 4. So kita dapat sebenarnya Fnet adalah 4.8 Newton. Okay. Fnet maksudnya kalau T tolak FR. Okay. T ini dia lepas tolak daya rintangan, dia akan dapat hasil daya paduan ke sana. Okey, ke kanan. So bila kita dah carikan Fnet, lepas tu dia nak kita carikan T. So barulah persamaan ini T tolak 6 sama dengan 4.8 Newton. So T sama dengan 4.8 tambah 6. Dia dapat 10.8 Newton. Okay, dapat 10.8 Newton. Okay, and then last sekali, berapakah jisim bagi pemberat? Okay, untuk yang ini berapa jisim? So in fact sebenarnya kita tahu T ini, okay, T ini adalah sama dengan tadi kan 10.8. Okay, so T adalah 10.8. Lepas tu berat, kita nak cari berat berapa?
Okay, kita tak tahu berat kan. So, F net sama dengan, okay, so you rasa apa ni, yang untuk pemberat ini, dia akan pergi ke atas ke pergi ke bawah? Okay, dia patutnya pergi ke bawah kan. Okay, sebab tadi dia sebut dia pecut ke bawah. Okay, bergerak dengan pecutan. So that means kita ambil nilai B yang bawah tu, B tolak T. Sebab B lebih besar. Okay, B lebih besar, so kita ambil yang bawah tu. So F net adalah MA kan. Kita tak tahu sisi berapa, M berapa, tak tahu kan. Lepas tu pecutan dia kata 4. Okay, 4. Okay. Sebab pecutan ini untuk troli dengan pemberat adalah sama. Okay. T dengan A untuk kedua-dua objek adalah sama. Kalau tak sama, nanti kita akan nampak situasi macam ini. Okay. Troli mungkin dia punya benang tak akan menjadi straight. Dia akan menjadi bengkok. Okay. So dia kena make sure mereka bergerak dengan arah yang sama, bukan arah yang sama, dengan pecutan yang sama dan juga daya tegang yang sama. So T dengan A mesti sama. Sebab mereka berada dalam satu sistem takar yang sama. Okay, diikat satu benang yang sama, so T dengan A mesti sama. Okay, so sama dengan B adalah mg kan, berat dia. Kita tak tahu M berapa. Tapi G adalah 9.81. Kemudian tolak T. T tadi adalah 10.8. So 4M sama dengan 9.81 M tolak 10.8. So 5.81 M sama dengan 10.8. So M sama dengan 10.8 bagi 5.81. Dia dapat 1.86 kg. Okay ya. Jadi untuk sistem takar, you jangan lupa untuk dua objek ini, T dengan A mesti sama. Okay, T dengan A mesti sama. Okay, so ini contoh daripada buku teks. Dan sekarang saya nak cuba tunjukkan sistem takar ni ya. Okay, so you tengok bila saya cuba tarik ya, berapa tali bergerak ke bawah sama dengan berapa tali bergerak ke atas. So dia mesti sama punya sebab dia punya tali adalah straight, adalah lurus, dia tak ada bengkok ke, tak ada tiba-tiba jadi sengit ke apa, tak ada. Okay, so that means dia punya T dengan pecutan adalah sama. Cuma beza dia, satu pecutan ke bawah, satu pecutan ke atas. Okay, satu pecut ke atas, satu pecut ke bawah. Okay, so now I want to show you another example which is quite related to our exercise. Okay, so contohnya kita tengok kepada latihan yang ini ya. Okay, so ini pun adalah satu jenis sistem takar dan kita ada dua pemberat, satu 4 kg, satu adalah 3 kg. Okay, so sekarang you rasa macam mana pergerakan untuk kedua-dua objek ini?
Yang 4 kg akan turun ke bawah ke naik ke atas? Yes, dia sepatutnya turun ke bawah kan? Okey, dia turun ke bawah. Lepas tu yang 3 kg akan naik ke atas. Betul tak? Okey. So, dua-dua diikat pada tali yang sama. So, sebelum itu kita kena labelkan. Okey. Berat kini W. Kita namakanlah ini objek 1, ini objek 2. Okey. So, untuk berat 1 dan juga berat 2. Okey, berat 2. Okey, lepas tu selain daripada berat, apa lagi daya yang bertindak? Kalau 4 kg, dia ditarik oleh siapa? Ditarik oleh 3 kg. So, dia ada satu T yang bertindak ke atas. Untuk 3 kg, dia ditarik oleh 4 kg. So, dia bersama dia juga ada T. Okay. Yes, daya tegang, tension. Okay. So, sekarang kita dah tahu 4 kg akan ke bawah, 3 kg akan ke atas. Dan apa yang kita nak buat adalah kita pecahkan kepada 2. Okay, kepada 2. Kita tengok dulu 4 kg. Okay, untuk 4 kg, dia akan turun ke bawah. Jadi daya paduan adalah pergi ke bawah ke pergi ke atas? Bawah ke atas? Jawapan dia bawah. Okay, 4 kg dia akan turun ke bawah kan. So that means berat untuk W1 ini dia adalah lebih daripada daya tegang atas tu. Boleh ya? Berat untuk objek pertama lebih daripada T. Okay. So at the end kita akan dapat menghasilkan daya paduan yang ke bawah. Ke bawah. So persamaan yang pertama adalah W1 W1 tolak T sama dengan Fnet. Okay. Berat tolak daya tegang sama dengan daya paduan. Okay. Lepas tu kita masukkan formula dia. Berat sama dengan M1 G. Okay. Tolak T sama dengan, formula untuk daya adalah MA kan. Kita label kat sini M1A. Di mana kita tahu M1 adalah 4 kg. So 4 darab 9.81. Okay. Tolak T sama dengan 4A. Okay. Selesaikan, cuba selesaikan. Dia akan dapat jawapan 39.24 tolak T sama dengan 4A. Okay. So T sama dengan 39.24 tolak 4A. Betul tak? Bila saya susun semula, saya dapat yang jawapan ini. Okay. So kita nampak ada dua pemberi ubah, T dengan A kan. Okay. Ini persamaan pertama. Okay. Kemudian kita tengok kepada objek kedua. Sekarang objek kedua dia bergerak ke atas ke bergerak ke bawah? Bergerak ke atas kan. So that means daya paduan adalah pergi ke atas. Jadi daya T dengan W mana satu lebih besar? Siapa yang menang? T ke W2? Yes, betul. T kan. So T lebih daripada W2. Jadi kita ada persamaan T tolak W2 sama dengan Fnet. Okey, cikgu nak terangkan kat sini ya.
Fnet untuk sini dengan Fnet dengan sini tak sama. Okey, mereka tidak sama. Ini tak sama. Kenapa? Sebab Fnet ini dia punya M adalah M1, 4 kg. Tapi untuk yang Fnet kedua ini, dia punya M adalah 3 kg. So jangan campur, jangan keliru. Okay, so kita dapat T tolak W2 adalah M2G sama dengan M2A. Nampaklah beza dia. Ini M1, ini M2. Okay. Lepas tu T tolak, kita masukkan nilai sajalah. Kalau 3 kg, 3 darab 9.81. Okay, ini saya padam. Okay. Sama dengan 3A. So T tolak 29.43 sama dengan 3A. Nampak tak? Sekarang kita ada dua persamaan. Okey, persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi soalan dia selalu minta anda carikan apa? Carikan T dengan A. Okey. So macam nak carikan T ataupun A? Okey. Yes, okey. Gunakan persamaan serentak. Okey, sebelum ni saya lupa. Okey, so ini T sama dengan 29.43 tambah 3A. Okey. Okey, so saya tulis semula persamaan serentak kat sini. T sama dengan 39.24 tolak 4A, ini pertama. T sama dengan 29.43 tambah 3A, ini persamaan kedua. So, macam mana kita nak buat? Kita tengok dua-dua ini dalam sebutan T kan? So, kita terus samakan saja. 1 dengan 2 adalah sama. Jadi, 39.24 tolak 4A sama dengan 29.43 tambah 3A. Okey, sebab dua-dua ini adalah T. Lepas tu kita selesaikan A. Okey, 39.24 tolak 29.43, kita dapat jawapan 9.81 kan? Sama dengan 3A tambah 4A tambah 7A. So A sama dengan lebih kurang 1.43 ms negatif 2. Bila kita dah dapat A, lepas tu kita masukkan mana-mana sahaja persamaan. So T sama dengan 39.24 tolak 4 darab 1.43. So sama dengan 39.24 tolak 5.72. Kita dapat jawapan lebih kurang 30 betul tak? Berapa? 52. Okay. Yang ini sebab dia ikut G sama dengan 10. That's why dapat jawapan yang lain. Tapi ini kita punya jawapan lah. Okay. Kalau kita nak check, kita boleh juga check masukkan A ke dalam persamaan kedua. Contohnya, T sama dengan 29.43 tambah lagi 3 darab 1.43. So kita dapat 29.43 dapat tambah 4.29. So dapatlah 33 point. Betul tak jawapan? Ke mana yang salah? Ada tak cikgu buat salah mana? Ada tak cikgu buat mana yang tersalah? Pos 9.43
Ni 4.29 kan. So dapat 72. Betul. Okay, okay, so dia punya nilai A ni mungkin tak berapa tepat lah. Sepatutnya 1.401. Okay, so anyway, bila you masukkan nilai, you boleh double check akan dapat jawapan yang sama. Okay, so in fact this is A adalah 1.401. Okay, so ini salah satu contoh untuk kita carikan daya paduan lah. Okay, daya paduan. Okay. Okay, so pada latihan anda, boleh tak faham tak ini? Ada soalan tak? Okay, kita cuba satu latihan lah, satu latihan dalam soalan dekat punya. Okay, okay, so for example, contoh dua kita ambil, saya buat soalan A ya. So kita ada 5 kg dan 8 kg. Okay, so yang ni 5 kg, ni 8 kg kan. Jadi you kena tahu dulu first 5 kg akan pergi ke atas ke bawah. Dia akan pergi ke atas kan. Okay, sebab 8 kg akan ke bawah. Okay, 8 kg lebih berat kan berbanding dengan 5 kg. Lepas tu kita pecahkan kepada 2. Okay, pecah kepada 2. Dan labelkan ini adalah W1. Lepas tu labelkan yang ini adalah W2. Okay, dan untuk situasi yang sebelah kiri, okay, untuk yang sebelah kiri, daya paduan adalah pergi ke atas. So that means T adalah lebih tinggi daripada W1. So T tolak W1 sama dengan F net. Okay, di mana T tolak M1G sama dengan M1A. Dan masukkan nilai dia, M1 adalah 5, G adalah 9.81 sama dengan 5A. Tekan kalkulator, T tolak 49.05 sama dengan 5A. Dan T sama dengan 5A tambah 49.05. Ini persamaan pertama. Okey, kemudian persamaan kedua untuk sebelah kanan, 8 kg akan percu ke bawah. Okey, percu ke bawah. Jadi daya W2 akan lebih besar daripada T. So W2 tolak T sama dengan F net. Di mana M2G tolak T sama dengan M2A. Okey. M2 adalah 8 kg. 8 darab 9.81 tolak T sama dengan 8A. Jadi kita dapat 78.48 tolak T sama dengan 8A. Dan T sama dengan 78.48 tolak 8A. Kemudian kita dah dapat dua persamaan, kita cuma samakan. So 5A tambah 49.05 sama dengan
78.48 tolak 8A. Okay, so 13A sama dengan 29.43. Dan A akan dapat berapa? Okay, somebody help me. You get 2 point something, right? A berapa? Saya tengah tanya lah A berapa. Ni 13 kan? 13. Dah jelas. Okay, dapat 2.26 kan? Okay, and then kita dah dah cari A. Masukkan A kepada mana-mana persamaan lah. Contoh saya masukkan kepada pertama. T sama dengan 5 darab 2.26 tambah 49.05. Dapat 2.26 darab 5 tambah 49.05. Dapat 60.35 kan? Okay, kalau you nak check, kita boleh check juga untuk yang kedua. So, T sama dengan 78.48 tolak 8, 2.26. So, 78 darab 2.26 78.48. 17. 60.4 kan. So more or less the same lah. Okay, 60.4 Newton. So agak lebih kurang sama je. Okay. Okay, so yang lain B dengan C pun cara yang sama jugalah. Cuma you kena tengok manakah satu akan turun, manakah satu akan naik ke atas. Okay, ada soalan? Masa pun dah sampai. Okay ya, so